Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 3 bersama dengan saya, Cikgu Hasnah binti Jusoh dari SMK Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Baiklah pelajar-pelajar, tajuk kita pada hari ini ialah Sejarah tingkatan 3 bab 2, iaitu subtajuk 2.4 Kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Sekali lagi cikgu ulang, tajuk kita ialah Kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran, cikgu ingin paparkan apakah hasil pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Baiklah, hasil pelajaran kita pada hari ini yang perlu anak-anak ataupun pelajar-pelajar capai ialah 7.2.2 menghubungkaitkan Perjanjian London 1824 dengan kesannya terhadap alam Melayu dan nilai kewarganegaraan yang ingin kita jelaskan ataupun ingin kita dapati hari ini ialah K7.2.5 menjelaskan kepentingan sikap berwaspada dalam membuat keputusan. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita memulakan pelajaran, cikgu ingin menekankan apakah yang akan kita belajar pada hari ini. Tajuk-tajuk, sub-sub tajuk yang akan kita pelajari hari ini, yang pertamanya ialah syarat-syarat Perjanjian London. Fokus perbincangan kita hari ini telah cikgu nyatakan ataupun cikgu letakkan di sini, iaitu pertamanya kita akan berbincang mengenai syarat-syarat Perjanjian London yang ditandatangani di antara Belanda dan British. Kemudian kita akan membincangkan apakah kesan-kesan yang terdapat hasil daripada Perjanjian London. Kesan yang pertama ialah pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh, iaitu pengaruh barat. Yang kedua, kesan yang kedua ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau, dan kesan Perjanjian London kepada alam Melayu yang ketiga ialah Selat Melaka diletakkan di bawah penguasaan British. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan sama-sama berbincang tentang syarat-syarat Perjanjian London. Syarat-syarat Perjanjian London kepada British. Yang pertama, British mesti berundur daripada Sumatera. British perlu berundur daripada penempatannya di Sumatera. Sebelum termeterinya Perjanjian London, British menetap di Sumatera. Yang kedua, British perlu menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Yang ketiga, British tidak dibenarkan sama sekali membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Seterusnya, apakah syarat Perjanjian London kepada Belanda? Belanda mesti mengiktiraf ataupun Belanda perlu mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Pertempatan British yang menjadi pertikaian di antara Belanda dan British perlu diserahkan secara sah kepada Singapura, kepada British. Sekali lagi cikgu ulang, Belanda perlu mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Maknanya melalui Perjanjian London ini tidak ada lagi pertikaian antara Britain dan Belanda berkenaan dengan hak ke atas Singapura. Seterusnya, Belanda perlu menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British. Maksud jajahan takluk ni jajahan takluk Melaka. Melaka dan jajahan takluknya diserahkan kepada British. Dan syarat yang ketiga, Belanda tidak dibenarkan membuka sebarang pertempatan baru di tanah Melayu. Apabila Perjanjian London ditandatangani, Melaka diserahkan kepada British. Seterusnya kita masuk kepada kesan. Dan cikgu percaya pelajar-pelajar telah dapat menghurai ataupun menggariskan, mencatat apakah syarat-syarat Perjanjian London yang telah cikgu sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada kesan. Kesan yang pertama, kesan besar Perjanjian London kepada alam Melayu ialah pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh.
Sekarang kita lihat bagaimanakah pembahagian tersebut. Belanda perlu mengiktiraf kedudukan British di Singapura. Tanah Melayu dibahagikan kepada dua, ataupun alam Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan pengaruh barat. Satu di bawah wilayah Belanda dan satu di bawah wilayah Britain. Belanda menyerahkan Melaka kepada British dan sebagai balasan British perlu menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Ini sebagai pertukaran wilayah antara Belanda dan British. Dan seterusnya Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan, memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda. Pulau-pulau dan kawasan di selatan Selat Singapura menjadi kawasan Belanda, dan di atas daripada Selat Singapura dan ke atas ke Tanah Melayu dan ke atasnya menjadi kawasan wilayah British. Seterusnya, Belanda tidak dibenarkan atau tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu, kerana negeri Melayu, Melaka dan seterusnya negeri-negeri Melayu yang lain telah menjadi kawasan takluk British. Manakala British pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam sebarang hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura dan Sumatera, kerana kawasan ini telah menjadi wilayah Belanda. Baiklah. Okey pelajar-pelajar. Pembahagian alam Melayu kepada dua pengaruh ini dibuat hanya untuk memastikan kepentingan British dan Belanda terjamin. Kepentingan mereka dari aspek perdagangan di alam Melayu terjamin apabila termeterinya perjanjian London ini. Dan kesan lain dari segi pembahagian alam Melayu ini ialah telah mewujudkan satu entiti geopolitik baru. Kalau sebelum ini negeri Melaka dan negeri-negeri di Tanah Melayu terletak di bawah naungan Belanda ataupun di bawah jajahan Belanda, apabila ditandatanganinya perjanjian London ini telah mewujudkan satu entiti geopolitik baru di mana Melaka telah diletakkan di bawah pengaruh British. Baiklah. Sekarang kita masuk kepada, kita lihat peta yang cikgu paparkan ini, bagaimana lingkungan pengaruh Belanda dan British dibahagikan. Kalau pelajar-pelajar lihat peta ini, di kawasan sekitar selepas Selat Melaka, daripada Selat Melaka ke Singapura dan ke atas itu adalah kawasan pengaruh British. Dan di bawah, di bahagian selatannya di Sumatera, selatan Kepulauan Singapura dan Sumatera diletakkan di bawah pengaruh Belanda. Cikgu sengaja memaparkan peta ini untuk memberi lebih pemahaman dan menampakkan lagi bagaimana pembahagian pengaruh wilayah itu dibuat. Baiklah. Kita lihat seterusnya kepada kesan yang kedua. Kesan yang kedua daripada perjanjian London ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Kesan ini, kesan yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Empayar Johor Riau berakhir. Seperti yang pelajar-pelajar sedia maklum, kita telah belajar dalam sukatan tingkatan 2 bagaimana Empayar Johor Riau yang terdiri daripada negeri Johor, Singapura, Johor Riau, Pulau Lingga dan Pahang. Dengan termeterinya perjanjian London ini, Empayar Johor Riau telah berakhir. Kenapa? Kerana Empayar Johor Riau telah dibahagi-bahagikan dalam pembahagian wilayah tersebut. Singapura dan Tanah Besar Johor menjadi tanah jajahan British, manakala Kepulauan Riau menjadi tanah jajahan Belanda. Dan Pahang pula, di dalam keadaan kemelut yang berlaku antara Belanda dan Britain, telah cuba membebaskan diri daripada Kesultanan Johor Riau dan mengisytiharkan diri sebagai sebuah negeri yang bebas dan berdaulat. Baiklah. Dari segi perpecahan Kesultanan Johor Riau juga, Singapura, iaitu sebahagian daripada Empayar Johor Riau,
telah menjadi tanah jajahan British. Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman dan diletakkan di bawah pengaruh British. Pada Ogos 1824, Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman didesak untuk menandatangani, didesak untuk menandatangani perjanjian bagi menyerahkan Singapura sepenuhnya kepada British. Mungkin pelajar-pelajar masih ingat bagaimana permainan ataupun manipulasi yang telah dibuat oleh Stamford Raffles untuk mendapatkan Singapura secara sah menjadi milik British. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, Sultan Hussein, apabila Singapura menjadi milik British sepenuhnya, Sultan Hussein, iaitu Sultan Singapura yang dilantik oleh Stamford Raffles, telah meninggalkan istana di Kampung Gelam, Singapura dan berpindah ke Bandar Hilir, Melaka, dan akhirnya pada tahun 1835 baginda mangkat di Bandar Hilir, Melaka. Begitulah pengakhirannya kepada Sultan Singapura. Pemerintah Johor kemudiannya memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru. Baiklah, pelajar-pelajar. Pelajar mesti masih ingat bagaimana Empayar Johor Riau terdiri daripada salah satunya adalah Pulau Riau Lingga. Pulau Riau Lingga apabila berlakunya ataupun apabila termeterinya perjanjian London, Kesultanan Riau Lingga turut berakhir. Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman, iaitu Sultan yang dilantik selepas kemangkatan ayahandanya, seperti yang telah kita belajar dalam pelajaran yang lepas. Dan Kepulauan Riau Lingga diletakkan di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga telah dihapuskan oleh Belanda. Dalam erti kata lain, tidak ada lagi kesultanan ataupun aspek ataupun sistem beraja di Kepulauan Riau Lingga. Wilayah Riau Lingga kemudiannya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui residen yang dilantik sebagai pemerintah di Kepulauan Riau Lingga. Jadi tidak ada lagi peranan Sultan Abdul Rahman sebagai Sultan Riau Lingga. Baiklah pelajar-pelajar. Manakala Pahang, salah satu negeri di dalam Kesultanan Johor Riau, iaitu negeri Pahang, telah mengisytiharkan negeri mereka sebagai negeri yang bebas daripada Johor Riau. Perpecahan Kesultanan Johor Riau berlaku apabila Bendahara Tun Ali, iaitu pemerintah Pahang yang dihantar oleh Sultan Johor Riau sebagai wakil memerintah di Pahang, cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau. Dan hasilnya pada tahun 1853, dengan mufakat dengan pembesar-pembesar Pahang, Bendahara Tun Ali telah berjaya membebaskan Pahang daripada Johor Riau dan mengisytiharkan negeri Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Begitulah perpecahan yang berlaku kepada Empayar Johor Riau, kesan daripada Perjanjian London ataupun Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Baiklah. Seterusnya kita cuba bincangkan apakah kesan Perjanjian London yang ketiga. Kesannya ialah Selat Melaka diletakkan di bawah penguasaan British. Dengan termeterinya Perjanjian London, British dapat menguasai Melaka selepas Pulau Pinang dan Singapura. British sangat-sangat hendak menguasai Melaka bagi membolehkan mereka menguasai perdagangan di alam Melayu. Apabila berjaya menguasai Melaka, British berjaya memiliki 3 pelabuhan yang strategik, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pulau Pinang adalah sebuah pelabuhan yang strategik dan pernah menjadi pelabuhan yang terpenting di alam Melayu suatu masa pada ketika itu. Begitu juga dengan Singapura. Hasil daripada kemajuan yang dibawa oleh British, Singapura telah muncul sebagai sebuah pelabuhan bebas dan menjadi antara pelabuhan terpenting di alam Melayu. Dan kejayaan British
ditambah lagi dengan kejayaan memiliki ataupun menduduki Melaka sebagai sebuah pelabuhan. Jadi British berjaya memiliki 3 pelabuhan strategik untuk membolehkan mereka menguasai perdagangan di Selat Melaka sepenuhnya kerana tiada lagi saingan daripada Belanda. Baiklah. Pengunduran Belanda dari Tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu yang lain. Kalau sebelum ini, British tidak mempunyai kebebasan untuk meneruskan penguasaan ke negeri-negeri Melayu yang lain. Namun, apabila perjanjian London ditandatangani, Belanda berundur daripada Melaka, Belanda berundur daripada Tanah Melayu, telah memberi peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu yang lain. Selepas itu, British terus mengorak langkah untuk menguasai negeri-negeri Melayu lain, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dan seterusnya. Kalau kita belajar selepas ini dalam tajuk selepas ini, pelajar-pelajar akan belajar tajuk pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu gabungan 4 buah negeri ini yang dikuasai oleh British selepas ini. Begitulah rentetan bagaimana langkah-langkah yang dihayun, langkah yang dibuat oleh British untuk meneruskan penguasaan ke negeri-negeri Melayu yang lain dan seterusnya menguasai seluruh tanah Melayu akhirnya. Baiklah. Daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, iktibar ataupun nilai yang dapat kita ambil ialah kepentingan sikap berwaspada dalam membuat keputusan. Ini dapat kita lihat dalam semasa penguasaan ataupun bagaimana British menguasai Singapura apabila Sultan Hussein menerima tawaran Stamford Raffles untuk menjadi Sultan Singapura, untuk dilantik sebagai Sultan Singapura. Walaupun hakikatnya keputusan yang dibuat oleh Sultan Hussein untuk menjadi Sultan merupakan titik tolak ataupun sebagai satu cara, satu langkah bagi British untuk meneruskan penguasaan terhadap Singapura. Contoh pertama. Contoh yang kedua, bagaimana kesilapan ataupun sikap tidak berhati-hati dan tidak berwaspada yang dibuat oleh pemerintah Melayu pada masa dahulu, terutamanya pemerintah di negeri-negeri di negeri Pulau Pinang ataupun Kedah, Singapura dan Melaka. Contoh kedua yang cikgu ingin sebutkan ialah bagaimana sikap tidak berwaspada Sultan Abdullah di Kedah yang telah membawa kepada penguasaan British terhadap Pulau Pinang. Sepatutnya Sultan Abdullah lebih bijak, lebih berhati-hati dalam membuat keputusan untuk membuat perjanjian menjalinkan hubungan dengan British. Jika sikap berhati-hati dan berwaspada ini digunakan, maka cikgu rasa mungkin keadaan tidak akan menjadi seperti yang kita belajar ini. Mungkin negeri Pulau Pinang tidak menjadi milik British. Mungkin Singapura tidak menjadi sebahagian daripada tanah jajahan British. Jadi itulah, di dalam kita meneruskan, dalam kita menghadapi kehidupan hari ini pun, kita perlu berwaspada. Pelajar-pelajar perlu berwaspada dalam membuat apa-apa keputusan yang melibatkan kerjaya, yang melibatkan masa depan. Perlu berwaspada kerana dengan berwaspada inilah kita pastinya akan membuat keputusan yang bijak dan tidak akan memberi kesan yang negatif kepada diri kita. Baiklah. Daripada tajuk yang kita telah belajar, huraian yang telah cikgu beri, cikgu harap pelajar-pelajar telah faham dan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Dan bagi cikgu, tajuk ini 2.4 ini iaitu kesan-kesan perjanjian London ini adalah satu tajuk yang agak mudah dan biasa soalan keluar daripada tajuk ini. Ini adalah antara tajuk popular yang biasanya keluar di dalam peperiksaan. Baiklah, sebagai pengukuhan kita tengok soalan yang berkaitan dengan tajuk yang telah kita bincangkan. Okay, soalan yang pertama.
Raja berikut berkaitan dengan Perjanjian London. Ini ialah stimulus yang diberi dalam bentuk raja. Negara X, apa kenyataan tentang negara X menguasai kawasan di selatan Selat Melaka. Soalannya, apa kata tugas yang digunakan? Apakah negara X tersebut? Ini adalah soalan direct. Apakah negara X tersebut? Jawapannya ialah Belanda. Pelajar-pelajar perlu berhati-hati apabila menjawab soalan begini. Menguasai kawasan di selatan Selat Melaka. Jangan terkeliru dengan soalan sehingga pelajar-pelajar menjawab Britain. Ya? Baiklah. Jadi jawapan yang paling tepat, jawapan yang betul untuk soalan ini ialah Belanda. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Perjanjian London ditandatangani antara British dan Belanda pada tahun 1824. Ini ialah stimulus ataupun rangsangan soalan. Pelajar jangan terkeliru dengan stimulus. Pelajar mesti dapat membezakan yang mana stimulus dan yang mana soalan. Sebab dari pengalaman cikgu sebelum-sebelum ini, ada pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul soalan yang dikemukakan kerana tidak melihat soalan. Sebaliknya, melihat stimulus. Pelajar hanya membaca stimulus dan terus menjawab soalan terus memilih jawapan tanpa melihat soalan apa yang dikemukakan. Jadi, Perjanjian London ditandatangani antara Britain dan Belanda pada tahun 1824 adalah stimulus. Soalannya ialah, apakah kesan Perjanjian London kepada Belanda? Apakah kesan Perjanjian London kepada Belanda? Ini ialah soalan aneka pilihan. Okey, pilihan yang pertama, mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Yang kedua, menyerahkan Melaka kepada British. Ketiga, menyerahkan Bangka Hulu kepada British. Yang keempat, tidak membuka pertempatan baru di Riau Lingga. Ingat, soalan ini berkehendakkan jawapan kesan Perjanjian London kepada Belanda. Jadi jawapan yang paling tepat ialah, kalau pelajar-pelajar tidak dapat memilih jawapan yang tepat, pelajar perlu membaca jawapan dengan teliti dan pilih jawapan yang salah dahulu. Pangkah jawapan yang salah. Baiklah, kita tengok jawapan yang salah. Apa jawapan yang salah? Ya, jawapan yang salah ialah yang ketiga, menyerahkan Bangka Hulu kepada British. Menyerahkan Bangka Hulu kepada British. Memang kenyataan ini sangat salah. Dan jawapan yang salah yang kedua ialah tidak membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau Lingga. Sedangkan Belanda diberi hak untuk menduduki Kepulauan Riau Lingga. Jadi jawapan yang betul ialah 1 dan 2, iaitu A. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat mendapat sedikit gambaran bagaimana cara kita untuk memilih jawapan yang tepat apabila menjawab soalan seperti ini. Seterusnya soalan yang ketiga. Perjanjian London telah ditandatangani pada tahun 1824. Ini ialah salah satu contoh soalan struktur. Okey, soalan A, namakan kuasa barat yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Cuba pelajar-pelajar jawab. Apakah kuasa barat yang terlibat dalam perjanjian London? Ya, kuasa barat yang terlibat dalam perjanjian London ialah Belanda dan British, ataupun Belanda dan Britain, ataupun Belanda dan Inggeris. Soalan yang kedua, B. Apakah faktor Perjanjian London ditandatangani? Kita telah belajar bagaimana ataupun kenapa Perjanjian London ditandatangani. Apakah faktornya? Untuk menamatkan pertikaian di antara British dan Belanda. Dan untuk jawapan yang lebih tepat, pelajar-pelajar boleh rujuk nota di dalam buku teks ataupun boleh berbincang dengan guru semasa kelas PDPR.
Cikgu tidak ingin menghurai lebih lanjut lagi. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Nyatakan syarat perjanjian London terhadap kuasa barat berikut. Ini adalah contoh-contoh soalan yang dikeluarkan berkaitan dengan tajuk ini. Apakah syarat kepada British? Telah kita bincangkan tadi, syaratnya yang pertama antaranya ialah British perlu menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda, dan yang kedua, British tidak dibenarkan membuka sebarang pertempatan di Johor Riau. Seterusnya ialah Belanda. Syarat perjanjian London kepada Belanda, Belanda mesti ataupun perlu menyerahkan Melaka kepada British, dan Belanda juga tidak dibenarkan membuka sebarang pertempatan baharu di negeri-negeri Melayu. Jadi itulah bagaimana antara contoh kita menjawab soalan struktur. Cuma peringatan cikgu, apabila menjawab soalan struktur, pastikan pelajar-pelajar sentiasa merujuk berapakah peruntukan markah yang diberi pada setiap soalan. Sekiranya markah yang diperuntukkan 2 markah, pastikan pelajar memberi 2 fakta ataupun 2 poin. Dan sekiranya pelajar hanya ingin memberi 1 fakta, pelajar perlu meletakkan ataupun menyambung fakta tersebut dengan huraian untuk membolehkan pelajar mendapat 2 markah. Begitu juga sekiranya pelajar menjawab soalan-soalan kebat, pastikan pelajar sentiasa merujuk markah dan memastikan isi yang diberi padan dengan markah yang diperuntukkan. Jadi itulah antara cara bagaimana kita menjawab soalan. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah selesai membincangkan apakah syarat-syarat perjanjian London dan apakah kesan perjanjian London kepada alam Melayu. Cikgu berharap pelajar-pelajar akan mengulang kaji tajuk ini di rumah dan berusaha menjawab soalan ataupun contoh-contoh soalan yang terdapat di dalam buku teks dan di dalam buku-buku ulang kaji. Sekian saja daripada cikgu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.